الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا افتح بيننا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin Allah kita dapat berada dalam masjid dengan maksud, dengan niat kita untuk berada di majlis ilmu dan sama-sama mentelaah kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Jadi pada minggu-minggu yang lepas kita berbincang berkaitan dengan pendahuluan dalam buku ini. Jadi kita belum masuk lagi ke bab yang pertama dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Perbahasan pada peringkat awal dalam buku ini pada pendahuluannya adalah berkaitan dengan Syama'ilul Muhammadiyah itu sendiri, dari segi maksud dia dan juga penceritaan tentang tuan penulis bagi kitab Syama'ilul Muhammadiyah, iaitu Abu Isa ataupun Imam At-Tirmizi. Kita ulang semula, bermula daripada Mutiara Nabi pada muka surat XI 9. 9. Payah nombor Roman ni. Jadi ahli jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, naskah Asy-Syama'ilul Muhammadiyah dalam buku ini sudah digunakan dan dibaca dalam majlis bersanad bersama. Dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu dia baca pula, ada 6 kali pula. Lepas tu ada rujukan dia pada pembacaan seterusnya sebanyak 3 kali, 12 kali, 14 kali semua. Apakah yang nak dinyatakan dalam muka surat 9 ni ahli jemaah sekalian? Ialah pembacaan Syama'ilul Muhammadiyah di hadapan tuan guru ataupun syekh-syekh yang diberikan nama seperti dalam senarai yang berikut. Bukan bermaksud kitab Syama'ilul Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam At-Tirmizi diperbetulkan atau diedit dan sebagainya, tidak berlaku. Okey, proses tu tak berlaku. Dalam sesebuah kitab yang ditulis oleh imam-imam yang besar ni, kebiasaannya ada proses dia panggil tahqiq dan juga Allahumma salli ala. Ada satu istilah lagi. Maknanya bukan proses untuk baik pulih ataupun edit. Dia lebih kepada proses komentar. Maknanya kalau kata Imam Tirmizi mengeluarkan satu hadis berkaitan dengan fizikal Rasulullah, katakan tentang rambut, maka penulis yang mengkomentar pada hadis tersebut, dia akan memberikan sama ada sokongan ataupun bantahan. Tapi bukanlah bantahan tu dalam bentuk ataupun yang kita lihat macam negative perception. Bukanlah. Dia tak berlaku. Proses tu tak berlaku. Okey. Jadi saya tidak panjangkan bahagian ini. Ahli jemaah sekalian, kita boleh tengok pada Asy-Syama'ilul Muhammadiyah nombor berapa ni? Saya rasa saya baca yang ni minggu sebelum ni. XVI-I3. I3 tu mewakili XVI-I3. Pandai. 13. Kata Syama'il adalah dalam bentuk jamak daripada Shimal. Yang ni kita dah bahas dah. Okey.
Kemudian pada perenggang yang kedua, menyelami sedalam-dalamnya peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat membuat seorang jatuh cinta kepada baginda dan selanjutnya mengenal sunnahnya. Itu yang penting sekali. Kerana dalam sunnah, ingin saya share dengan ahli jemaah sekalian, dalam konteks sunnah itu sendiri dia terbahagi kepada dua. Sunnah yang betul-betul pure, yang kita kata dari segi ta'rifan, kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal tak dapat apa. Itu yang pertama. Kemudian sunnah yang kedua adalah disebut sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah ni maknanya satu kebiasaan yang Nabi buat, yang mana asalnya adalah dari budaya atau dari adat masyarakat tersebut. Maksudnya orang Arab itu sendiri. Sebagai contoh, kalau kita katakan pakai serban, pakai jubah sebagai satu sunnah. Sekarang kalau kita nak bahagikan, adakah ia sunnah yang kita maksudkan sunnah yang mendapat pahala, ataupun sunnah jibiliyah, sunnah yang dari segi adab atau budaya masyarakat saja? Walaupun benda ni agak sensitif, kita perlu faham kerana benda ni akademik, benda ni ilmiah. Walaupun ada setengah-setengah pandangan ulama yang menyatakan bahawasanya pemakaian serban, pemakaian jubah mendapat pahala dan dikira sunnah yang kita kata sunnah yang pertama tadi. Walau bagaimanapun, kita kena berlapang dada bahawasanya pendapat yang paling tepat adalah pemakaian jubah, pemakaian serban merupakan sunnah jibiliyah, dan ia tidak mendapat ceng-ceng pahala. Tetapi kena faham molek dia. Kita benda ni sensitif, kita kena jelas molek. Silap-silap dia mau kata kita ni faham yang lain pula. Tetapi sekiranya kita memakai jubah, memakai serban dengan maksud kita nak mencontohi Rasulullah, dan kita faham bahawasanya pemakaian ni bukan sunnah yang pertama yang kita faham tadi, tetapi ini sunnah jibiliyah, tanda kita sebagaimana yang diterangkan dalam buku ni. Dia kata menyelami sedalamnya peribadi Rasulullah dapat membuat seorang itu jatuh cinta. Mana kita tengok Rasulullah pakai jubah, kita tahu Rasulullah pernah pakai serban. Ada serban putih, ada kadang serban hitam Rasulullah pakai. Jadi kerana benda tu Rasulullah pakai, kita cinta akan bentuk pemakaian yang Rasulullah pakai, insya-Allah kita dapat pahala dengan syarat ikhlas ya. Nampak tak? Benda dua perkara yang kedua-duanya boleh tuju kepada pahala. Yang pertama tu garanti pahala, yang kedua ni belum ada pahala. Tapi kalau yang kedua ni kita bawa cara betul, sunnah jibiliyah ni dapat pahala juga. Jadi kita tak balas dengan orang lah. Kalau orang tu kerah, piuh ni bukan sunnah Nabi. Kita kata gini, sebetulnya kalau kita pakai piuh ni, Nabi pun suka sebab Nabi pakai. Walaupun pakaian itu pakaian tradisi, walaupun pakaian itu budaya Arab, tetapi hamba nak mencontohi Nabi pakai piuh, Nabi pakai serban, insya-Allah boleh pahala. Sebab kita cinta kepada bentuk pemakaian itu. Kenapakah wujud istilah sunnah jibiliyah? Kerana kita tengok Rasulullah pakai serban, pakai jubah. Kalau Rasulullah tak ada, contoh dah, bukan tak ada mati, kalau Rasulullah tidak muncul dalam masyarakat Arab, tak wujud, orang Arab tetap berpakaian jubah dan serban. Itu dimaksudkan sunnah jibiliyah. Maknanya benda yang memang sudah jadi habit masyarakat Arab, pakaian dia lagu tu lah, cara dia berinteraksi dengan suasana pada pasir, dia kena ada serban nak tutup pasir masuk muka, masuk hidung dia. Jadi benda ni sunnah jibiliyah. Tetapi kita memakai serban, pakai jubah kerana niat nak mencontohi Nabi dan kita rasa kasih kepada Nabi, insya-Allah dapat pahala. Bak ni dia beza dengan bak capal ahli jemaah. Capal lagi sensitif lagi kalau kita kecek. Ada ni bahan bak capal, nanti kita akan tengok Syama'il Muhammadiyah bak capal, baru kita faham. Ya, kau capal hak kita tepek atas kereta lah ni. Hak kita sakut atas kereta tepek rumah. Benda ni amat sensitif, tapi kalau kita buka minda kita dan kita akur benda ilmiah, benda berfakta, insya-Allah kita selamat daripada fitnah.
Tetapi kalau kita tak sibuk kominda, kita nak kerah cara kita tanpa ada ilmu. Nak juga capa, nak juga. Orang pakar atas piuh pada capa, lah ni topi pada capa. Benda ni sensitif. Nanti kita sapa situ kita bahas. Kalau tanya lo ni pun tak saya jawab. Sensitif sungguh. Kemudian pada perenggang yang ketiga, buku ini Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah menjelaskan kepada kita gambaran yang lengkap, jujur dan terperinci mengenai peribadi Rasulullah SAW supaya dapat menjadi ikutan dan tauladan bagi kita semua. Rasulullah ni qudwatun hasanah. Qudwah hasanah maknanya contoh teladan yang paling baik, model manusia paling baik Rasulullah SAW. Tak ada orang yang kita nak letak depan kecuali Nabi. Sedangkan dalam satu hadis Rasulullah SAW, bila mana Umar pergi jumpa dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, mu ni orang utama dalam hidup aku selepas aku. Mana selepas diri dia sendiri. Logiknya kita kecek gitulah logiknya dia. Ngegawe kita kita kata awak ni saya selepas pada diri saya. Logiklah boleh terima lah. Tapi Rasulullah kata, Umar mu jangan kata gitu. Mu kena letak depan sekali aku. Umar, mu kena letak dahulu daripada dirimu tu, letak aku dulu. Sebab tu tubik hadis kata, tidaklah mencintai la yuhibbu ahadukum Allahumma shalli ala hatta akuna, Nabi kata sehingga menjadikan aku ni orang yang paling mencintai dan kasihi. Maknanya mu kena sayang ke aku ni lebih pada dirimu sendiri. Umar dengar gitu, Umar kata, ya Rasulullah, aku tarik balik statement tadi. Lah ni aku update status baru. Aku cintamu ya Rasulullah sepenuh hatimu lah orang pertama. Gitu sahabat. Kita jauh sekali ahli jemaah dalam bab gini. Sebab apa? Bila mana sunnah Nabi diabaikan, sunnah Nabi diketepikan, dihina dan sebagainya, hak mari benda-benda pelik kita setuju. Hak Nabi kita kita kata apa kelah deh, apa ada alasan macam-macam. Ini salah satu penyakit paling bahaya ni jemaah. Kalau tengok dari segi sirah betul-betul sahabat-sahabat Nabi hak mempertahankan Nabi, bining sendiri kalau bunuh. Hak ni hak sahih ni. Ada dalam satu riwayat Allahumma salli, kata silap daripada Ibnu Abbas. Cerita ni dia kata ada seorang lelaki buta yang mana mempunyai seorang isteri dan anak-anak. Dia berada dalam rumah dia, tiap kali dia balik berada bersama isteri di rumahnya, isteri dia ni selalu caci maki Nabi. Dia kata Nabi ni penipu, Nabi ni perangai uduh, Nabi ni lagu tu lagu ni. Caci maki, sabbu, dalam bahasa Arab sabbu. Tok lelaki dia ni buta. Teherlah dia dengan kata caci maki tu, serabutnya lah dia. Tegur bini tak dengar. Ngatuk lelaki sekalinya borong sekali marah. Malam tu nak tak kedainya, dia beri nasihat tak dengar. Tok lelaki ni buta. Ambil pisau tak atas perut lalu. Masa tu pula bini dia ngandung ahli jemaah. Hadis sahih. Warning siap ni. Caci maki Nabi dah. Tak lepas mulut, belai pisau di atas perut, caci maki Nabi. Dia pun zerak, belah perut. Dalam satu riwayat kata, anak tu dia tubik daripada saluran dia lah. Jadi dia sambut anak lelaki. Bini dia gelepar-gelepar mati. Orang pergi cerita kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang sahabat kita ni, dia tak tahan dengan bini dia, duk caci maki. Lepas tu dia tikar bini dia mati, ya Rasulullah. Rasulullah kata tak apalah. Pagi esok Rasulullah panggil semua kupu. Dia kata, aku nak royak belakang kupuamu ni bahawasanya ada kih lagu ni, dan orang yang buat lagu ni kepada bini dia, sesungguhnya dia membela hak aku. Nabi kata, dan dia benar. Jadi hak kawan ni hak buta pun cecah jalan mari. Tolak orang tepi. Ya Rasulullah, akulah hak demo ni duk royak tu. Hak meroyak tadi tu betul aku Rasulullah. Pas dia terang ke Rasulullah dalam keadaan dia sedih, dia sayang ke bini dia. Dia kata, ya Rasulullah, sungguhnya aku sayang sangat ke bini aku. Dia bagus dari segi urusan, jaga, makan, minum aku. Tapi mulut dia tu ya bahaya.
Dia cacimu ya Rasulullah. Aku hidup dengan dia, aku bahagia, aku ada anak, ada zuriat daripada dia. Tetapi dia caci makimu ya Rasulullah. Akhir sekali Nabi kata, darah bini mu tu halal bagimu. Kenapa? Nak membela Nabi. Nampak tak? Siapa tahap tu? Ialah bukan kata suruh buat lagu tu. Bini kita pun cerdik lah ni, dia tak ada dah siapa tahap tu. Jangan undang-undang lah ni lain dengan dulu. Dia orang kalau tak setuju angin dengan pendapat Rasulullah, tak setuju angin dengan cara Nabi, dengan amalan sunnah, dia pergi tepek, dia kira ambil hak lain hak mari. Orang lagu ni tidak betul. Otak dia tu kita kata lain, otak dia tu hak kata saya bersambung tu tak sambung. Kita nak jadi otak betul, cerdik, nak boleh masuk syurga, kena betul-betul ikut sunnah Nabi. Kalau tengok Omar dia, Omar ni kak, kalau kata dalam kalangan sahabat Nabi, awal-awal dia paling hero. Walaupun hak baik, hak dari segi hebat sekali komitmen dengan agama tu Abu Bakar. Sebab Abu Bakar ni kalau Nabi tanya siapa hak sedekah hari ni, Abu Bakar bangun, "Wah, aku." Ni siapa hak buat baik hari ni kepada orang? Abu Bakar bangun. Kadang-kadang tak ada Rasulullah nak tanya dia diri sama. Dia ada aku. Tapi nak ayat Umar ni hero tak hero? Bak nak mempertahankan Nabi. Bila mana Yahudi dengan munafik duk balas bukan pergi jumpa dengan Rasulullah tak desah dia. Pergi jumpa pula dengan Abu Bakar. Tak desah juga pergi jumpa Umar. Lah kali Umar kata, menjumpa dah dengan Abu Bakar dengan Rasulullah tu. Nah, dia kata jumpa dah. Pas tak desah lagi ke? Oh tak desah. Dia pun masuk dalam tu pakai pereng-pereng. Awak mari sini. Kerak pala selalu. Nak ayat abi pesing orang hak tak puas hati dengan mana pendapat Nabi, dengan mana hak Nabi sebut dalam hadis dia ni, memang dia jenis tak puas hati pakai sudah. Siapa kalau ni? Perangan ni ada. Pendek kata hak wirid Nabi bui lagu ni dia. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pendek ya. Dia kata tak, kita rasa tak apa kemah. Kita nak tambah sikit ekor dia. Ni ada masalah ni. Secara jujur ni ayat ni ada masalah. Tak percaya teng ibu jari dah, kerak ibu jari. Belek dalam Al-Azkarun Nawawi, zikir-zikir Imam Nawawi. Panjang mana Imam Nawawi baca astaghfirullah lepas maya. Cukuplah dah. Panjang pula. Bukan nak membawa kita jadi benak dari segi pemikiran, jumud dari segi pemikiran. Tak ada jemaah. Kita nak bawa orang Islam jadi terbuka, cerdik pasal agama. Sebab kita nak didik anak-anak kita pun serupa. Nak suruh cerdik dalam akademik, nak suruh cerdik dalam agama. Kita tak si anak-anak kita jadi bodoh dalam urusan agama. Bila mana ayah mak kau, tuk kau nak mati, ahli keluarga duk susah, pergi cari siapa? Pergi cari ustaz, pergi cari tok imam. Kadang-kadang ustaz dengan tok imam ni boleh cari makan atas dasar kematian orang. Wallahi. So kematian tak kurang 50, kadang-kadang naik 100. Padahal hak lebih aula, hak lebih utama, hak nak urus kematian sama ada masa telah mati ataupun nak mati tu adalah anak kita sendiri, cucu kita, adik-beradik kita ko. Hak boleh papuh dia pala, boleh talqin ngucap abang la ilaha illallah. Anak beranak kita. Kenapa? Kerana jalinan kasih sayang itu dia lebih kuat daripada segala-galanya. Maknanya kalau seorang suami dia sayang kepada isteri dia atas dasar ikatan tu, mana bini dia nak mati dia tu kena duduk dulu. Supaya juga ayah kita nak mati, anak tu pergi dulu. Ni kat ustaz mari, ustaz mari pula cawak ni kokek masuk. Lepas tu ialah hadratin Nabi. Kawai tak mati lagi membaca tahlil dah apa kihnya. Tak kena belaka di jemaah. Kena cerdik dari segi mikir. Amba pernah tegur secara terbuka ahli jemaah dan cuba fikir betul ke apa yang amba buat ni. Ada satu tempat amba dengar beberapa kali dah. Bila mana orang mari minta satu-satu hajat di masjid ni, contoh dia kata, tolonglah baca doa selamat kepada isteri amba nak bersalin. Satu kes. Nah. Dia pun baca lah. Selesai semai isu baca. Apa yang dia baca? Tahlil, lepas tu baca doa arwah. Kena kau tak dengan hasrat orang tu, dengan hajat matlamat orang tu? Tak kena. Mari orang lain pula, anak amba nak ambil periksa SPM minta lah Tok Imam baca doa. Contohlah kalau kata-kata email dia, Tok Imam baca doa sekali lah. Khusus untuk dia mari tu ada dah tajuk khusus dia tu dia wi. Kawan ni baca tahlil. Lepas tu
baca doa arwah. Nak balik nak utung ke apa buat makan? Tak utung. Baik didik anak cerdik, suruh anak doa paling mustajab. Begitu juga dalam urusan nak ruqyah. Kalau kata kena sakit jin ke, kena sakit gastrik, kena sakit kanser ke, nak ruqyah hak paling utama diri kita sendiri dulu. Kalau diri kita rasa penat, lidah kita nak itu pun tak urat dia, dengan tenaga tak ada, anak kita ajar dia Al-Fatihah, ajar dia doa-doa Nabi, auzubiizzatillah, ajar Allahumma rabban nas azhibil. Banyak doa boleh baca, ajar masa hidup ni dia, supaya tahi kita sakit, azab kau nak mati, kau sakarat kau seksa nak mati, dia pandai, dia tahu. Hak tu kita nak. Bukan kata nak atas nak siapa pandai SPM masuk universiti jadi lawyer, tak. Benda tu bagus sebenarnya, tetapi dia kena ada nilai tambah pada situ, iaitu biarlah lawyer tu pandai urusan agama, biarlah anak kita doktor pandai urusan agama, biarlah anak kita cikgu matematik kau tapi pandai urusan agama. Tak pelik kita ni jemaah. Hak jadi rasa pelik kita. Orang Melayu ni dia kira gini, kalau cikgu matematik memang tak pandai agama, kalau lawyer tak tahu agama, kalau doktor tak perangai orang kita orang Melayu. Kalau di negara Arab, doktor hak bidai belah perut orang ke apa ni, kalau tanya tahfiz Quran biasa ya, ramai. 10 tanya tu 9 tahfiz Quran. Pakistan apa semua tanyalah. Ni engineer ni lagu mana Quran ingat ke tak? Hafiz Quran. Belana. Jadi orang Melayu kita bukan duduk situ. Cikgu matematik tapi dalam masa sama tahu agama. Kalau boleh tahfiz itu tambah nilai paling bagus. Anak situ baru jadi cerdik dalam kita nak hidup dan juga guna gaya hidup ad-din Islam yang sebenarnya. Tidak rugi kita. Kemudian pada muka surat yang sebelah tu, atas sekali, kitab Syama'il karangan Imam Tirmizi adalah satu-satunya kitab yang sempurna mengenai selok-belok peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kitab yang sempurna. Kerana apa ahli jemaah? Imam Tirmizi ni semasa hidup dia dah berguru dengan Bukhari, dia dah berguru dengan Muslim, dia dah berguru dengan Abu Daud. Tok-tok guru dia belakang tu. Tetapi dia ada sedikit kita kata episod dalam perjalanan dia tu menyebabkan dia punya hasil karya penulisan dia agak terhad. Dia banyak menulis, tetapi kerana dia tidak rekrut dia punya pengikut dia, menyebabkan penulisan dia tu tidak berkembang. Dan hanya 2 penulisan daripada Imam Tirmizi yang masih kekal hingga sekarang. 2 ya. Iaitu yang pertama Jami'ul Sahih, kitab dia lah Sunan Tirmizi, kitab hadis dia ada 7 jilid tu bahasa Arab. Yang kedua, yang kita belajar Syama'il Muhammadiyah. Hal lain pada tu tak ada. Kerana apa? Dia tak nak rekrut dia punya follower dia, kita kata dia. Kalau puak-puak Bukhari, Muslim ni dia dah rekrut. Dan Bukhari ni pula kalau kita tengok memang dia tu the top 1 lah dia, paling hebat. Dia sebenarnya kehebatan dia tu pukul pada masa dia hidup, selepas dia mati baru dia diangkat. Hasil karya dia tu baru orang nilai selepas dia mati. Orang kata ini paling perfect hadis dia. Kombinasi daripada silsilatul zahab dan sebagainya. Orang kata ni paling perfect. Masa tu dia tak ada dah. Itu beza. Dan Bukhari dengan Tirmizi ni dia dah jumpa 2 ni. Bukhari kata aku tengok mung lah orang paling kuat ingatan. Tirmizi pula royak dak Syekh tuan lah paling kuat ingatan. Nak royak orang yang alim ni dia punya tahap zuhud dia tu, dia letak diri dia tu rendah ya. Nak banding anak murid dia ni. Kita kalau kelas ustaz je pun anak murid tak turun dah, tak jatuh dah diri kita ni. Ni tok guru jatuh diri depan anak murid. Nak royak zuhud dia. Zuhud. Jadi kita pun serupalah. Kalau kata kita jadi ustaz kau jadi cikgu, kalau anak murid kita bisa pada kita kena akur. Akur lah, kita terima lah hakikat. Anak murid kita bisa pada kita. Dia pergi ngaji siapa PhD ke apa, kata kita kena royak lah, dia memang hebat. Jadi kata kita lagi lah. Habis dah zaman kita ni hak dulu ya. Kemudian perenggan seterusnya tu, begitu pentingnya kitab Syama'il. Banyak ulama yang menulis kitab penjelasan dan ringkasannya. Dipanggil apa ni? Allahumma salli ala
ialah penjelasan dan juga ringkasan. Allahu Akbar. Mukhtasar, kalau ringkasan mukhtasar, kalau penjelasan syarah. Syarah. Istilah ni biasanya diguna pakai dalam kitab induk, nak dijadikan lebih detail disebut syarah. Contohnya kita ambil kitab kitab apa ni, Sahih Bukhari, Jami' as-Sahih Bukhari. Dia mari asalnya dah 7 jilid, 6 jilid gitu ya. Tetapi bila disyarahkan, didetailkan lagi setiap hadis-hadis tu, maka dipanggil syarah. Syarah bagi, contohnya syarah bagi kitab Sahih Al-Bukhari, nama dia Fathul Bari. Syarah bagi Sahih Allahumma salli, bagi Jami' at-Tirmizi, nama dia Tuhfatul Ahwaz. Banyaklah rasanya, antaranya Tuhfatul Ahwaz Imam Tirmizi, kata sila ambalah. Okey. Tu bawah tu contoh-contoh nama nama kitab dengan pengarang hak mendetailkan lagi kitab Syama'il. Jadi kita tak bacalah hak situ Kita pun terus ke muka surat hak seterusnya, biografi ringkas Imam Tirmizi. Kena tahulah tuai punya kitab ni, nak ngaji kitab dia pun kena tahu. Dan maklumat awal untuk ahli jemaah sekalian, bahawasanya kitab Syama'ilul Muhammadiyah ni bukan 100% hujah yang diutarakan ataupun hadis yang dibekalkan dalam kitab ni adalah dalam bentuk sahih 100%. Bukan. Dia ada bahagian yang sahih, ada hasan, ada dhaif. Nanti kita tengok satu persatu. Beliau adalah Al-Imam Al-Hafiz Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahhak As-Sulami At-Tirmizi Al-Bughi Ad-Darir. Al-Bughi Ad-Darir. Panjang nama orang Arab ahli jemaah. Sebab apa? Orang Arab ni dia boleh kombinasi nama dia dengan nama keturunan, dengan nama gelaran. Dia ada laqab, gelaran, dia ada kunyah, gelaran gelaran bagi si anak. Contoh kunyah ni gini. Kita nama Muhammad, anak kita kita nama Abu, anak kita nama Muhammad. Kita nama Muhammad, ayah kita nama Abu. Oh, mudah faham. Kita Muhammad, ayah kita Abu. Sorry. Maaf. Kita Muhammad, anak kita Abu. Jadi bahasa Arab kunyah kita boleh kata Abu pula jadi deh. Kalau anak kita Muhammad lah, kita Abu dah. Abu Muhammad. Maknanya kalau dia contoh nama dia dah Abu Musa, maknanya dia bapa kepada Musa. Musa tu anak dia. Gitu. Jadi siapa nama sebenar dia? Nama dia Muhammad bin Isa. Serupa nama dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari pun nama Muhammad juga. Bin Saurah bin Musa bin Dahhak As-Sulami At-Tirmizi. Tirmizi ni dinisbahkan pada negeri dia, Tirmiz. Al-Bughi tu, Bughi ni nama kampung dia. Kampung Bughi, negeri dia Tirmiz, di Uzbekistan. Itulah ni dah, Uzbekistan. Nama samaran beliau juga adalah Abu Isa. Abu Isa. Imam At-Tirmizi dilahirkan pada tahun 209 Hijrah. 209 Hijrah. Agak-agak Masihi kita berapa? Ada satu formula dulu, kira Masihi dengan Hijrah. Lepas tu duk guna formula tu tak apa tepat. Jadi ada lagi juga. Jadi yang paling dekat dengan dia 209 lebih kurang tahun Masihi, 1232. Kalau ikut hang baca formula tu lah, 1232. 1232 Masihi. Lah ni kita 2022. Banyaklah tu, jauh. Ahli jemaah kita tak guna mana kalender hijrah ni sebenarnya. Dia kalender hijrah ni penting bila boleh puasa sokak tu. Hak tu jadi tunggu terbalik habis tu hamba kadang-kadang pagi tadi baru tengok hari ni 1 Rajab. 5 Rajab Isra Mi'raj. Tu lah. Kalau hari tak cara dah boleh masuk boleh puasa pula. Di kota Tirmiz, kemudian antara tahun 231 Hijrah atau tahun 235 Hijrah, beliau melakukan perjalanan panjang untuk mempelajari ilmu dan mencari hadis. Dia nak ngaji ilmu agama dengan hadis, dia perhabis beberapa tahun.
Dengan jarak perjalanan jauh. Memanglah orang zaman dulu kalau di tanah Arab setakat jalan daripada Syria pergi ke Mekah tu benda biasa ya. Nah. Lah ni Syria Mekah ataupun Syria Saudi ni semetar ya. Kalau naik flight tu berapa jam ya. Kamu tengok satu dokumentari pasal bullet train tadi. Bila tengok bullet train dalam YouTube. Rupanya bullet train ni kereta api peluru kita kata laju tu dia boleh cecah 900 kilo lebih dalam masa 1 jam di Jepun. Dia panggil Shinsaki ke apa gitu lah. Rupanya hamba baru tahu dia adalah kereta api yang telah dicipta pada tahun 1960 lagi. Apa dak teknologi Jepun tu dia punya canggih 1960 tu ada dah bullet train. Cuma pada masa tu dengan kelajuan 200 km sejam. Hari ni yang terkini 900 km lebih dalam masa sejam. Maksudnya kalau kita Kelantan gimana? 900. Ada Negeri Sembilan. Boleh jadi Melaka lah deh. Kuala Lumpur 400 lebih. Habislah Negeri Sembilan. Sejam lah. Maknanya kalau baca surat khabar sinar harian tu sama telah habis sampai sukai tu siapa dia? Orang Melaka tu. Laju. 1960 lepas Perang Dunia Kedua dia start banner, dia buat dah dan dia dah guna pakai. Cuma dia upgrade dari segi sistem kelajuan, enjin, teknologi itu saja. Hebat manusia ni. Jadi kalau kita pun serupa Malaysia ni Amba lupa Malaysia ni apa dia panggil apa EMS ke apa. Dia boleh cecah kelajuan berapa ratus tapi tak siapa kelajuan hak bullet train tu lah. Maknanya kita kemungkinan lah Kota Baru pergi ke Kuala Lumpur nanti adalah amba rasalah 4 jam gitulah. Dia boleh short dia punya apa ni timing frame dia tu. Sebab tu dalam Quran ahli jemaah sekalian ada disebut rihlatash syita'i was-sayf. Rasa tak dalam surah Allahu salam. Tak ingat dah. Ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was. Nak menggambarkan orang Arab ni dia biasa ya bergerak bermusafir pada musim sejuk pergi ke musim panas dalam jarak jauh biasa. Dan negara Arab Saudi ni satu perkara fakta kita kena tahu. Dalam Quran tadi sebut rihlatash syita'i was-sayf, pada musim sejuk, musim panas dia berihlah, dia bermusafir. Kerana apa? Kerana negara Arab Saudi ni dia ada bahagian negara dia hak memang cuaca sejuk dah ada salji. Orang hak tak tahu dia kata salji turun di Saudi tanda kiamat. Tidak tepat. Benda ni tidak tepat. Daripada zaman Nabi dakwah dulu lagi ada bahagian utara di Saudi hak kita sebut kalau tak silap zon dia Tabuk, kawasan Tabuk. Boleh tengok dalam internet salji turun yang dulu lagi. Sejuk dia tu dia boleh pergi ke -5, -10. Di Madinah pun kalau kita pergi musim sejuk boleh -10, boleh -5. Kita lagi musim sejuk dia boleh 12, kau boleh 12 baru ni dia main. Jadi cuaca sejuk normal bagi negara Arab. Tapi kalau dia panas memanglah 45 tu biasa ya. Ada kalau orang biasa pergi dah contoh di Mekah Masjidil Haram. Budak-budak Arab dengan budak-budak Afrika tu dia boleh golek atas mozaik luar tu. Dia golek main. Kita jalan pun nak berlari rasa sebab panas dia. Lopak-lopak gitu ya. 40 lebih 40 degree lebih lah. Celsius. Panas tu. Dia biasa. Kemudian beliau mengembara ke Hijaz, Iraq dan Khurasan. Khurasan ni negara kawasan Iran gitulah Khurasan ni dah. Hijaz ni maknanya kawasan Saudi, Hijaz lah tu dia panggil. Di tempat-tempat itu beliau mengumpul ilmu, mengajar dan mengarang. Selepas itu beliau kembali ke Tirmiz menetap dan mengajar di sana. Alhamdulillah. Jadi selepas mana dia pergi Hijaz, Iraq, Khurasan tu dia pun akhir sekali habis dia balik ke kampung asal dia ngajar orang lah. Alhamdulillah. Kemudian pada muka surat sebelah, pada akhir hayatnya Imam At-Tirmizi mengalami musibah sehingga menyebabkan beliau buta. Beliau meninggal dunia pada malam Isnin 13 Rejab
tahun 279 Hijrah bertepatan dengan 8 Oktober 892 Masihi pada usia 70 tahun. Betul kau dah ambil ayat tadi. 232 apa 92? Kena betul balik ni. Nanti kita cek betul dah tarikh. Mungkin yang mesti lah sebut apa ni Masihi tadi. Okey, jadi Imam Tirmizi pada akhir hayat dia mengalami buta. Setengah riwayat kata dia buta ni sebab apa? Bukan penyakit ahli jemaah. Banyak-banyak kita jumpa kerana dia buta adalah kerana dia buat revision, buat rujukan kembali pada penulisan-penulisan dia, kitab-kitab dia, sehingga ke dia berasa bimbang, takut-takut tersilap dan takut orang baca tak faham. Dia dok main bimbang gitu, mata-mata tu biar air mata, mata-mata tu biar air mata, akhir sekali buta. Betul. Bak air mata ni jangan main-main, boleh buta. Mungkin doktor ada, mana-mana doktor boleh explain lah, boleh buta. Kalau budak tiuk lebih pada hak boleh buta. Kita ni ada dia punya macam tank lah, macam tepak boleh bekal air mata ni. Tapi kalau dia press tu kuat sangat, kerana stres kalau dia nak suruh tu biar air mata, boleh buta. Jangan main. Tak nanti kecil manis buta. Cik manis tu bukan kerana tank tu, dia kerana sarah tu. Sarah rosak. Cik manis darah tinggi. Jadi dia meninggal pada malam Isnin 13 Rejab. Ni Rejab lah ni, 13 hari lagi ni. Meninggal. Tarikh dia meninggal 13 hari lagi ni. Ni 1 Rejab lagi ni. Imam At-Tirmizi adalah antara ikutan utama dalam aspek hafalan. Beliau memiliki kehebatan dengan hafalan yang sangat kuat dan kecerdasan yang luar biasa. Memanglah Imam Tirmizi ni kalau banyak rekod-rekod dia tu dari segi genius dia dan juga dia punya storage dia ni tinggi. Kadar storage dia ni banyak. Tak tahulah berapa tera dia boleh simpan, masuk ingat. Kita masuk hari ni, esok tak ada dah. Kadang-kadang masuk selalu, mentah lagi tak ada dah. Kadang berlaku benda tu kerana apa ahli jemaah? Banyak faktor. Antaranya usia boleh sebab juga. Usia kita kalau makin tua tu makin slow lah RAM dia tu. Dia tak boleh nak pecuk mana. Sebab tu kalau budak-budak kita nak dia ingat, kalau teknik lah ni kita kena banyak buat cata minda apa warna-warna boleh mempengaruhi. Jadi kalau kita nak ingat juga, kita pun kena buat gitu. Contohnya kita tak ingat doa lah, doa apa? Ambil doa mudah lah. Contohnya doa istikharah lah. Kita nak baca Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Tak ingat tadi. Kita tulis, lepas tu kita kalah warna merah bahagian ni. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Merah. Ni pula kita kalah lah. Wasrifni anhu anhu. Gapo kita kalah hijau merah. Insya-Allah teknik ni boleh ingat. Bermaksud banyak mana teknik ingatan hak budak-budak tengah ngaji lah ni kita boleh guna pakai walaupun kita umur 40, 50, 60 super. Cuma dia punya laju slow boleh ingat tu. Kita tak siwak gitu dia sebab kita rasa malu sebenarnya tak perlu malu. Ada seorang hamba Allah tu umur 60. Ada satu masjid yang mengajar. Amraya dia sunnah paling Nabi tekan setiap pagi Nabi tak je lupa Nabi akan baca 10 akhir ayat 10 ayat akhir daripada surah Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru wattaqullah. 10 ayat tu dia tengok Allah panjang ustaz, semua muka surat setengah. Apa ayat? Cikgu buat gini dah. Kalah hak ni warna biru, kalah ni. Lepas stick tu biar duduk dalam semua muka tepek. Alhamdulillah tak ada 2 minggu ingat. Panjang kat Allah tu. Kalau tak biasa memanglah. Nabi ajar baca kelipah sedar gosok-gosok muka betul duduk baca tu dulu. Nabi ajar. Panjang tu adalah seminit lebih lepas siap baca tu murid dia cikgu habis baca tu cikgu duduk relax ambil mesin tekanan darah cek muka dia darah tinggi. Cek dia paling accurate darah ni kita nak cek dua masa pagi bahasa bangun tidur dengan malam perlu tidur. Kalau hak petang tu dia tidak accurate mana sebab kita ada pergerakan gimai-gimai. Tapi bagi orang yang ada musibah penyakit memang dia akan nampak juga naik. Kalau hak 409 juga memang
Kalau petai pun pergi juga nah 8+9 kalau 8+8 you nak pergi you nak pergi gambar nampak dah bahasanya kita tu tubuh tu ada masalah dah. Jadi bila mana amal sunnah Nabi contohnya macam doa tadi ke ayat Quran, dia dapat mengurangkan rasa beban dalam kepala kita dengan masalah dunia, hilang stres insya-Allah. Ubat paling mustajab doa-doa daripada Nabi ada jemaah. Jadi insya-Allah kita sambung pada minggu-minggu akan datang insya-Allah. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Wal-'asri A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.